Okey, selamat pagi semua. Okey, hari ini kita nak teruskan dengan persamaan serentak, persamaan linear serentak. Okey, dan sebelum itu kita dah pernah belajar kaedah penggantian. Betul tak? Okey, masih ingat tak? Okey, muka surat ke-26, hari tu Sir ada cakap kalau kita nak menyelesaikan persamaan linear serentak, kita ada dua jenis cara. Okey, so first kali adalah kaedah penggantian. Okey, kalau kaedah penggantian, kita tengok dari perkataan penggantian itu berasal daripada perkataan ganti. Maksudnya, kalau kita ada dua pemboleh ubah yang kita tak tahu, mesti kita kena ganti salah satu. Okey, so baru boleh cari pemboleh ubah yang satu lagi. Okey, so kaedah kedua yang kita akan belajar hari ini adalah kaedah penghapusan. So sebelum itu kita nak saya rasa kita perlu go through dululah. Saya takut kamu semua akan lupa kan kaedah pertama yang kaedah penggantian ini. So selesaikan persamaan linear serentak X tambah 2Y sama dengan 3. Okay, so normally persamaan serentak dia memang akan bagi kamu dua persamaan. Okay, so serentak tu maksudnya kita kena settlekan dua-dua persamaan ini secara serentak. Okay, pada masa yang sama. So macam mana kita nak cari nilai X dan nilai Y? Okay, so masih ingat tak? Kalau hanya bagi kamu satu persamaan saja, memang kamu nak cari X dan nak cari Y tu memang susah. Dia banyak pasangan. Okay, jawapan dia banyak kemungkinan. So susahlah nak cari nilai X dan Y. Betul tak? Tapi kalau kita ada dua persamaan linear, okay, kita boleh buat secara serentak. Okay, dengan kaedah penggantian macam mana? So, first kita boleh tulis dulu satu persamaan yang pertama ni, saya tulis 1. Ini persamaan yang kedua. Okay. So, lepas tu kamu boleh pilih lah dari persamaan pertama dan persamaan kedua ni, kamu pilih salah satu. Dan asalkan kita nak cari apa? Kita nak ungkapkan X sama dengan apa. Okay. Atau kita boleh dari persamaan ini, kita nak ungkapkan Y sama dengan apa. Okay. So, boleh jugalah. Okay. Kalau untuk yang ini, dia dari persamaan pertama, dia nak cari X tu sama dengan 3 tolak 2Y. Okay. Kat sini, dia nak cari X sama dengan 3 tolak 2Y. Mengapa dia nak ungkapkan X atau nak ungkapkan Y? Sebab, kalau kita nak kaitkan persamaan pertama dan persamaan kedua ni kan, kita nak ganti masuk salah satu pemboleh ubah. So kalau saya dah tahu X tu sama dengan 3 tolak 2Y, so nanti saya nak kaitkan dengan persamaan yang kedua ini, saya kena masukkan ungkapan yang 3 ini masuk ke dalam persamaan kedua. Okay, so maksudnya macam ni lah. Okay, sebab ungkapan ini 3 tolak 2Y ni, X sama dengan 3 tolak 2Y ni, dia daripada persamaan pertama. Jadi, bila saya nak kaitkan dengan persamaan kedua, saya nak masukkan atau gantikan. That's why kita panggil kaedah ini sebagai kaedah penggantian. Kita nak gantikan nilai X ni ke dalam persamaan kedua ni. Okay, jadi bila kita ganti nilai X ini, okay, dia akan jadi 3, lepas tu 3 tolak 2Y. Tambah dengan 4X sama dengan 7. Okay. Dengan cara ini, kamu nampak tak? Bila saya gantikan X itu ke dalam, okay, 3 tolak 2Y itu ke dalam X saya, dalam persamaan saya. X saya dah hilang, betul tak? Betul? Dan kalau dah hilang, maksudnya dalam persamaan kita hanya tinggal apa? Tinggal satu pemboleh ubah saja. That's why kita boleh teruskan dan boleh settlekan dan cari nilai Y. Macam mana kita nak settlekan? Kalau ada kurungan, kita masukkan dulu 3 darab 3, 9. 3 darab negatif 2 dapat negatif 6Y. Tambah 4Y sama dengan 7. Dan lepas itu, apa yang kita boleh settle, kita settlekan. Okay? Tolak 6Y tambah 4Y
sama dengan 7, yang ini 9 kan. Saya kena buat grouping dulu. Yang ada Y saya letak di sebelah kiri. Yang tak ada Y tu, yang 9 ni saya kena pindah ke sebelah kanan. Jadi saya akan dapat step yang inilah. Dan lepas tu kalau saya settle negatif 6 tambah dengan 4, saya memang dapat negatif 2. Dan 7 tolak 9, saya dapat negatif 2. Dan akhir sekali, saya akan dapat Y sama dengan 1. Okay? Dan kalau kamu dah dapat cari nilai Y, jadi kita boleh dapatlah cari nilai X. Okay, macam mana? Kita just gantikan nilai Y ini ke dalam ungkapan yang tadi kita dapat. Okay, yang ini. Okay, sebab kita dah tahu kalau saya nak cari X, X tu sama dengan 3 tolak 2Y. Sekarang kamu dah tahu Y tu sama dengan 1. Jadi saya masukkan 1 itu ke dalam Y. 3 tolak 2. Okay, gantikan dia. So that's why saya akan dapat 3 tolak 2 sama dengan 1. Dengan cara ini, kita akan dapat cari nilai Y dengan X. Okay, sama juga bukan saja kalau untuk sesetengah pelajar kan, mungkin first step dia tak nak cari X. Okay, kalau dia nak start dengan Y, boleh juga. Okay, asalkan, okay, contohnya untuk kalau dia pilih persamaan pertama kan, X tambah dengan 2Y sama dengan 3. Okay, kalau first kali dia tak nak cari X sama dengan apa, dia cari dulu nilai Y. Boleh tak? Boleh juga. Okay, macam ni. 2Y adalah sama dengan 3. X ni saya pindah ke sini jadi tolak X. Jadi Y tu sama dengan 3 tolak X per 2. Okay, so dengan ini, kita dah dapat ungkapan yang ketiga. So jadi, kalau saya dapat first step tadi, saya bukan cari X sama dengan apa, tapi saya cari Y dengan apa. Boleh juga. Okay, tapi lepas tu saya kena gantikan 3 tolak X per 2 ini ke dalam persamaan yang kedua. Tapi bila saya ganti, saya kena gantilah. Of course, ini Y kan. So, saya kena ganti ke dalam nilai Y. Dan jawapan yang kamu dapat tu, mesti akan dapat X sama dengan 1. Bila kita gantikan Y, Y tu akan hilang. Dan dia hanya tinggal X saja. Lepas kita settle, kita akan dapat nilai Y, X. Faham tak semua? Okay, ini adalah apa yang kita belajar hari itu. Ini adalah kaedah penggantian. Okay ya semua? Hari, okay, so hari itu masih tinggal soalan D, betul tak? Okay, so kita tengok soalan D ni macam mana. 2G sama dengan H. Okay, dari sini kita dah tahu ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Okay, dan dari sini kita tak perlu ubah apa-apa dah kan, betul tak? Sebab mengapa? Sebab dari persamaan pertama tu, saya dah tahu H tu sama dengan apa. Maksudnya, kalau saya dah tahu salah satu tu H, okay, saya dah boleh ungkapkan H dalam sebutan G. Okay, dia adalah sama dengan 2G kan. Saya boleh gantikan 2G ini ke dalam H saya. So, jadi saya nak masukkan persamaan. Okay, saya boleh tulislah. Kalau kamu nak tulis ini sebagai persamaan kedua. Kalau tak, sebenarnya dia sama dengan persamaan satu saja. So, saya kena masukkan persamaan satu tu ke dalam persamaan 2. Sebab saya memang nak kaitkan kedua-dua persamaan itu. So, saya akan dapat apa? Dari persamaan kedua ni, 3G. Okay, H tu kita dapat 2G kan? So, tolak dengan 2G. Dia sama dengan 10. Jadi, G tu, 3G tolak 2G dapat G lah. Dia sama dengan 10. Ha, itu je. Cepat kan dapat jawapan dah. Okay, kalau kamu dah tahu G tu sama dengan 10, lepas tu saya boleh cari satu nilai lagi, iaitu H. Okay, so kita gunalah, okay, ungkapan yang sama lagi, 2G. Kan, H sama dengan 2G. Jadi 2 darab G tu 10, kita ganti masuk, jadi jawapan kita adalah 20. Senang saja kan, betul tak? Okay, ini adalah kaedah pertama, iaitu kaedah penggantian. Okay, sebelum kita nak cari jawapan tu, kita kena ungkapkan dulu H dalam sebutan G atau ungkapkan G dalam sebutan H. Okay juga. Okay, lepas tu kita kena kaitkan
Okay, persamaan pertama dengan persamaan kedua. That's why kita kena ganti masuk ungkapan tersebut. Okay ya semua? Saya kurang faham masa nak buat jalan kira. Okay, kita tengok. Okay. Tak apa. Kita try buat sekali lagi. Okay. Tunggu ah. Okay, contohnya sekarang saya bagi kamu satu soalan lagi lah. Okay. Saya just letak saja. Okay, 2x tolak y. Okay. Sama dengan 3. Okay. Yang satu lagi 4x tambah 3y sama dengan 12. Okay, let's say macam ni lah. Okay, so sekarang kalau saya nak cari nilai x dan nilai y, memang kalau saya bagi kamu satu persamaan saja, memang kamu susah nak dapat. Betul tak? Sebab apa yang kita belajar hari itu, masih ingat tak? Okay, kalau kita ada dua pun boleh ubah, maksudnya jawapan kita ada, kalau dia tak bagi kamu nilai x, kamu nak cari nilai y, memang dia banyak kemungkinan. Okay, mungkin apabila x tu sama dengan 1, y tu sama dengan apa? Apabila X tu sama dengan 2, Y tu sama dengan apa? Jawapan kamu akan berbeza, betul tak? Masih ingat tak last week kita belajar yang tu? Okay? So, kalau kita nak cari betul-betul apakah nilai X dan nilai Y tu, kita kena ada satu syarat lagi. Maksudnya, kita perlu bentukkan satu persamaan lagi. Okay? Persamaan ini adalah dari situasi itulah. Macam hari itu kita bentukkan persamaan kan. Okay. Tapi kalau untuk soalan ni, dia dah bagi kamu siap-siap dah persamaan itu. So kita ada dua condition. Apabila 2x tolak y sama dengan 3. Ini adalah persamaan pertama. So saya tulislah persamaan pertama. So saya tulis 1. 1 tu bermaksud persamaan pertama. Dan ini 4x tambah 3y sama dengan 12 sebenarnya adalah persamaan kedua. Okay. Dan bila kita nak cari nilai X, masih ingat tak bila nak cari nilai X, kita kena hapuskan nilai Y dulu. Betul tak? Kalau kita nak cari nilai Y, kita kena hapuskan nilai X. Dan barulah bila kita kita hanya tinggal satu pemboleh ubah, maksudnya kita boleh carilah nilai pemboleh ubah tersebut. Okay? So dari sini kita kena pilihlah kalau saya nak buat secara serentak kan. Okay, saya boleh pilih dari, kalau kamu nak pilih dari persamaan pertama atau persamaan kedua boleh juga. Okay, tapi untuk saya nampak sini ada satu Y kan. Okay, saya kena ungkapkan Y itu, okay, dalam sebutan X. Jadi, saya boleh pilihlah daripada persamaan pertama. Okay, dari persamaan pertama ini, saya boleh ungkapkan lah. Of course, kalau kamu nak, itu bergantung kepada kamu. Kamu nak cari Y sama dengan apa, boleh juga. Atau X sama dengan apa, boleh juga. Okay, depends on kamu. Tapi untuk saya dah nampak sini ada negatif Y dah. Maksudnya kalau negatif Y, saya pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi positif. So, Y saya akan dapat Y itu sama dengan 2X. Yang 3 ini saya pindah sini jadi tolak 3. Nampak tak? Dengan cara ini, saya dah ungkapkan apa? Saya dah ungkapkan Y. Okay, ungkapkan Y dalam sebutan X. Jadi saya dah tahu, Y itu sama dengan 2X tolak 3. Yang ini penting tahu. 2X tolak 3 tu sebenarnya adalah nilai Y. Okay, dan kalau, okay, saya boleh cakaplah yang ini adalah persamaan yang ketiga. Okey, persamaan yang ketiga ni sebenarnya daripada persamaan pertama. So kalau saya nak kaitkan persamaan pertama dengan persamaan kedua, saya kena gantikan masuk persamaan ketiga ke dalam ungkapan inilah 2x tolak 3 ni ke dalam persamaan yang kedua. Maksudnya apa yang saya perlu tulis tu adalah yang 3 saya kena ganti masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Saya hanya tulis macam ni saja.
Nampak tak? So dari persamaan yang kedua, kita tahu kan persamaan kedua adalah 4x tambah 3y sama dengan 12. Betul tak? Okey. Kalau tadi kita dah buat, okey, kita dah tahu y tu sama dengan 2x tolak 3 kan? So maksudnya, kalau kita jumpa saja nilai y, kita kena masukkan 2x. Gantikanlah 2x tolak 3 ini. Jadi apa yang saya akan dapat tu, saya masukkan 3 ke dalam 2 kan? Saya akan dapat 4x tambah dengan 3. Sir, Yes. 4 dengan 3 kena darab lah. 4 dengan 3, yang mana satu 4 dengan 3? 4x tambah 3y. Yang ni 4x. Tulis dululah. Kita tulis dulu sebab sini tambah kan? So kalau tambah tu tak boleh tambahkan. Sebab mengapa tak boleh tambah? 4x tambah 3y tak boleh tambah. Mengapa? Sorry. Silap. Sebab sebutan mereka berbeza, betul tak? Kalau berbeza memang tak boleh tambah lah. Jadi kamu susah lah. Memang kalau hanya bagi satu persamaan susah lah. Tapi kalau dia bagi kamu dua persamaan, kita boleh gantikan, kita ungkapkan dulu y, nilai y ini. Saya dah tahu, oh sebenarnya y tu sama dengan 2x tolak 3. Jadi saya akan masukkan, gantikan 2x tolak 3 ini ke dalam y saya. Jadi saya akan tulis macam ni lah. Setakat step ini semua faham? Ada siapa yang tak clear lagi? Boleh sir. Boleh ya? Mengapa kita nak ganti masuk? Sebenarnya kita nak kaitkan persamaan yang pertama dengan persamaan kedua. Dan dengan cara ini barulah kita boleh settlekan. Kita hanya boleh dapat satu pemboleh ubah saja. Mengapa? Sebab kalau kamu dah gantikan 2x, tolak 3 ini ke dalam y ni kan, kamu tengok hasil apa yang kita akan dapat. Kamu tengok hasil apa yang kita dapat. So saya akan tulislah. Sini 4x. 4x tambah dengan 3 darab 2 kita dapat 6x. 3 darab dengan, masih ingat tak? Kalau jumpa saja kurungan, kita kena buka kurungan dulu. Sebab sekarang kamu dah gantikan apa yang perlu dah. So sekarang apa yang kita kena buat tu, kita hanya nak settlekan dia saja. Jadi kita nampak kurungan, kita kena darab masuklah. Bukan darab 2x saja, tapi kita kena darab dengan negatif 3 juga. Ayo, saya tertekan pula. Sorry ya. Jadi apa yang kita akan dapat? 3 darab 2 dapat 6x. 3 darab negatif 3, 9. Betul tak? Sama dengan 12. So sekarang kita nak settlekan. Nampak tak? Kalau saya dah ganti masuk nilai y ini, 2x tolak dengan 3 ini ke dalam y saya dah hilang. Sebab y itu sudah diganti oleh 2x tolak 3. Maksudnya dalam persamaan ini, kita dah jadi kita hanya tinggal satu pemboleh ubah saja. Dan pemboleh ubah itu, kita boleh settlekan. Mengapa? Sebab pemboleh ubah kita dalam persamaan kita hanya tinggal satu pemboleh ubah saja. Maksudnya kita ada sebutan serupa. So kita boleh settlekan lah 4 tambah 6, 4x tambah 6x, kita dapat 10x. Betul tak? So kat sini 12 kan? Tolak 9, saya pindah ke sini jadi tambah 9. Nampak tak? Apa yang saya buat kat sekarang? Sebab saya nak cari nilai x. Bila saya ganti nilai y dah hilang. So bolehlah kita cari nilai x. Tapi tadi kalau first step, kamu bukan cari y. Bukan ungkapkan y, kamu ungkapkan x. Boleh tak? Boleh juga. Bila kamu ganti masuk ke dalam persamaan kedua, kamu akan dapatlah nilai y. So untuk sekarang, kita teruskan. Apa yang kita dapat tu? So 10x sebenarnya sama dengan yang ini adalah 21.
Jadi X tu sama dengan apa? 21 per 10. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 2 dan 1 per 10. Inilah nilai untuk X kita. Okey. So kalau kamu dah dapat salah satu nilai, masih ingat tak saya cakap? Kalau kamu dah dalam persamaan linear, okey, dalam dua ungkapan ni kan, kalau kita dah dapat salah satu nilai, okey, apabila X tu kita dah tahu X tu sama dengan 2 dan 1 per 10 ni kan. Okey, kita hanya ganti masuk ke dalam salah satu persamaan kat sini saja. So kalau saya follow baliklah 2X, okey. Okey, kita guna balik persamaan pertama. Okey, tak perlulah, sini dah ada kan? Sebab saya nak cari Y saja kan? Okey. Sini dah ada kan? Y sama dengan, nampak tak? So saya hanya cari, kalau saya nak cari Y, saya just ganti masuk sajalah. Sebab saya dah tahu Y tu sama dengan 2X tolak 3. Dan X tu saya dah tahu nilai dia, saya ganti masuk. Okey, lepas dapat jawapan, kita tolak 3. Ya, tak boleh tulislah. Okey. Senang saja kan? Kalau kamu dah siap tulis, tekan kalkulator saja. Dan bila ingat sebab sini dia ada mixed number, dia ada pecahan yang tu. So bila kita buat yang itu kan, kena berhati-hati. Sebab mengapa? Kita kena letak kurungan. Okey, kalau kamu tak letak kurungan, nanti bila kamu tekan kalkulator, jawapan kamu mesti akan salah. Okey, so apa jawapan yang kamu akan dapat? Kalau kamu betul-betul tekan kalkulator, kamu akan dapat 1 dan 1 per 5. Betul tak? Okey tak semua? Dia punya nombor bulat 2 ni macam mana sir? Nak tekan kalkulator. Yang ini ya, okey. Okey, kalau tekan kalkulator kan, okey, senang saja. Okey. Kamu hanya key in benda ini saja kan? Okey. That's why saya cakap kena berhati-hati. Kalau tak kan, walaupun kamu kena tahu tulis macam ni, tapi akhirnya jawapan, kalau kamu tekan silap saja, jawapan kamu dah salah. Okey. Bila kamu tekan, sebab ini 2 darab kan? Okey, sebenarnya senang saja. Nampak saja yang pecahan ni, kita ada mixed number kan? 2 dan 1 per 10 kan? Okey, kita kena letak kurungan. Okey, ingatlah bila kita tekan kalkulator, jumpa saja pecahan, tekan kurungan. Dah betul. Dah okey. Mesti betul. Okey. 2, buka kurungan. Okey, yang 2 dan 1 per 10 ni, kamu kena tulis macam ni lah. 2, lepas tu kamu tekan yang kalkulator yang ABC tu. Yang button ABC tu. Yo. Dia ada A, B. Tak boleh tulis tu. Yang button ini kan. Semua nampak tak button tu ABC? So kamu hanya tekan macam ni lah. 2 dan 1 per 10. Yang ni ABC lah. Kamu kena tekan yang button ni. Okay. Lepas tu 1, tekan 1, tekan lagi ABC. Lepas tu tekan 10, tutup kurungan. Dan terus tekan tolak 3. Kamu akan dapat jawapan. Okay. So semua kena cuba kalkulator kamu sebab setiap kalkulator tu berbeza. Kalau kamu beli macam Classwiz kan, cara kamu tekan pun berbeza. Kalau kamu tak biasakan dia, cara macam mana nak tekan kalkulator, walaupun kamu tahu jalan kira, bila kamu tekan, jawapan kamu mesti salah. Okay, so ini kena berhati-hati. Okay, saya dapat. Okay, bagus. So, tips dia hanya sangat senang sajalah. Okay, sebab ada pelajar beritahu saya, sometimes kan saya tak tekan kurungan, boleh juga dapat jawapan. Okay. Of course, sometimes kan kalau calculation itu dia tak complicated sangat, kamu tak tekan kurungan boleh dapat jawapan juga. Tapi kat sini, dia 2 dan 1 per 10. Kalau kamu tak tekan calculator, nanti dia akan jadi apa tau? 2 kamu darab dengan 2 saja. Dia jadi 4. Okey, sebab masih ingat tak? Kalau kamu tak letak kurungan, kamu hanya letak darab saja kan? Dia akan
buat pendarapan dulu kan. Darab barulah buat tambah tolak kan. Sebab bila kita dalam buat operasi penggabungan tu, kita kena buat darab dengan bahagi dulu. So bila kamu tekan 2 darab 2 per 1 per 10 macam ni kan. So dia akan jadi 4 dan 1 per 10. Jawapan kamu dah salah. Sebab dia akan darab dulu yang ini. Dia bukan darab secara keseluruhan. So bila kamu nak tekan, mesti ingat nak letak kurungan. Sebab memang the whole thing ini kita darab dengan 2. Bukan 2 tu darab dengan 2 saja. Dan 1 per 10 tu tak ada kaitan. Bukan macam ni. Okay? So ingat, bila kita nak tekan kalkulator, nampak saja pecahan, okay, for safe, letak sajalah kurungan. Mesti tak akan salah jawapan kamu. Okay kan semua? Okay, sir. Okey, sir. Okay. Ini adalah kaedah pertama, kaedah penggantian. Okay, lepas tu kan, okay, kalau untuk sesiapa yang tak okay lagi, hari tu kita dah bincang soalan A, soalan B dan soalan C kan. Okay, kamu boleh ambil kertas putih. Okay, lepas tu lah, lepas kelas ni lah. Kamu buat ulang kaji. Guna soalan yang sama. Okay, guna soalan yang sama. Lepas tu kamu buat sendirilah. Kalau saya jumpa soalan ni, saya nak buat macam mana. Jangan tengok jawapan dulu. Kalau kamu boleh dapat jawapan yang sama dengan apa yang kamu tulis hari itu, maksudnya kamu dah tahu cara dia macam mana. Okay? Ini Sir. adalah yes. Boleh tak scroll hak contoh tadi saya nak salin Ustaz. Oh, okay. Boleh. So nampak tak dengan soalan ni kita dah boleh cari X tu sama dengan 2 dan 1 per 10 dan Y itu sama dengan 1 dan 1 per 5. Okey dah, sir dah. Okay ya. Okay, so sekarang kita juga nak buat persamaan linear serentak juga. Tapi apa yang kita nak belajar hari ini adalah kaedah kedua, iaitu kaedah penghapusan. Okay, kaedah penghapusan. Kamu nampak saja perkataan penghapusan, kamu dah tahu dia berasal daripada perkataan hapus. Hapus tu maksud eliminate. Kamu nak hilangkan dia. Betul tak? Masih ingat tak? Sebenarnya soalan dia sama saja tau. Okay? Sebab kita nak tengok, okay, nak hitung, nak cari apa. Matlamat kita kehendak soalan tu, dia memang nak cari nilai X dan nilai Y saja. Okay? Nilai apa yang boleh memuaskan persamaan linear serentak. Okay, untuk inilah, persamaan kedua-dua inilah. Maksudnya, sebenarnya untuk topik ini sangat penting tau. Kita boleh solve, okay, problem kita. Okay, dalam kehidupan. Okay, sebab dalam kehidupan kita memang banyak perkara yang kita, banyak situasi yang kita boleh, yang mungkin kita tak tahu kan. Kalau kamu belajar matematik, sebenarnya kita boleh guna cara matematik. Okay, untuk tukarkan dia menjadi persamaan. Okay, iaitu ayat matematik lah. Sebenarnya persamaan itu bermaksud, okay, kalau kita nak cakap dengan dalam bahasa Melayu lah. Okay, persamaan, sebab persamaan sebenarnya dia macam bahasa matematik tau. Masih ingat tak hari itu bagi kamu satu situasi, lepas tu kita nak, macam nak, dia ada ayat, kita nak tukarkan ayat bahasa Melayu itu dalam bahasa matematik. Okay? So contohnya saya cakap 3 apple tambah 2 durian sama dengan RM10. So bila kamu tulis 3 apple tambah 2 durian ialah RM10. So ialah tu ada sama dengan, okay, dia sama dengan, dia sama saja, okay, RM10. Saya boleh tulis dalam ayat ini, okay, walaupun ayat dalam bahasa Melayu itu panjang, betul tak? Tapi kita boleh tukarkan dia dalam bentuk matematik. Ini adalah ayat matematik dan kita panggil sebagai persamaan. Dan dengan persamaan ini sebenarnya apa maksud persamaan? Dalam persamaan ini kita boleh nampak hubungan antara apple dengan durian ni. Okay, so dia sangat penting tau kalau kamu betul-betul faham apa itu persamaan dan kalau kamu tahu macam mana dari ayat
bahasa Melayu tu kita tukar jadi bahasa matematik, kita memang boleh solve banyak problem. Okay, so salah satu cara yang kita akan yang kita nak belajar hari ini adalah penghapusan. Masih ingat tak? Kalau kita ada dua pemboleh ubah itu, memang kita susah nak cari sebab dia banyak kemungkinan. Kalau saya let saya punya X sebagai 1, Y kamu nilai dia mesti akan berubah. Kalau dia 2, Y itu berbeza lagi. 3 dia berbeza lagi. Kalau kamu nak memuaskan persamaan ini, betul tak? Tetapi kalau kita ada dua syarat, maksudnya kalau kita ada dua persamaan, sebenarnya kita boleh cari nilai tertentu, nilai X dan nilai Y untuk memuaskan kedua-dua persamaan ini. Okey, maksudnya nak menepati syarat yang tadi kita cakap lah, 2X tolak 5Y itu sama dengan negatif 18. Macam mana kamu nak menepati syarat itu? Nilai X itu apa? Y itu apa? So, kita boleh guna cara penghapusan. Dan kalau kamu dalam peperiksaan kan, kalau kamu dah belajar cara penggantian, kamu rasa kamu lebih suka cara itu, kamu guna yang itu, okey saja. Sebab dalam peperiksaan, dia tak tentukan kamu nak guna kaedah apa pun. Kamu nampak saja dua persamaan, kamu kena buatlah persamaan serentak. Okey? Macam mana kita nak buat kaedah penghapusan? Okey, senang saja. Okey, yang sebenarnya saya lebih suka kaedah kedua. Okey, kaedah kedua ni sangat senang saja. Okey, belajar semua. Okey, kalau kaedah pertama kamu tak berapa mahir lagi, is okay. Buat banyak latihan. Tapi kaedah kedua ni kamu mesti master. Okey, macam mana? Kita tengok. Okey, so sama jugalah kita tulis persamaan pertama. Ini persamaan kedua kan? Okey, so sekarang kita nak, apa yang kita cakap hari itu, kalau ada, saya mesti hapuskan nilai Y, betul tak? Ya. Okey, kita tengok so first of all, bila kita nak settle, kita salin dulu soalan kita, okey? Dan bila kamu salin, kamu kena ikut urutan. Okey, X sama dengan X. Nampak tak? Bila kita tulis tu, kita kena urutan tu mesti betul. Dalam peperiksaan kan, mungkin dia bagi kamu macam ni. 2 kamu tulis terus persamaan kedua kat bawah. Tu Y, kita nak bandingkan memang susah. Kalau kamu susah nak banding, nanti kamu nak hapus memang akan menjadi masalah untuk kamu. Okay? So, ingat. Apa tu first step kita kalau kita nak buat cara penghapusan? First, kita kena susun ikut urutan dulu. X tu mesti ikut dengan X, Y itu mesti ikut dengan Y. Dan lepas tu mesti sama dengan. Dan jawapan kat belakang tu, kita mesti ikut urutan juga. Okay, so kita boleh nampaklah kita ada dua persamaan. Okay, dengan ini, okay, kamu boleh pilih saja sebenarnya. Nak pilih apa? Sekarang kamu nak hapuskan nilai X atau nak hapuskan nilai Y? Sebenarnya kedua-dua boleh juga. Okay, contohnya kat sini, dia nak hapuskan X. Okay, so saya kurungkan yang X inilah. Lebih senang untuk kamu tengok. Okay, so saya nak bandingkan kedua-dua pemboleh ubah X ini di kedua-dua pemboleh persamaan. Kalau saya ada 2X dan X, macam mana kamu nak hapuskan dia? Kalau kedua-dua punya perkali itu tak sama, 1, 2, okay? Yang atas tu 2, yang bawah tu 1, memang macam mana pun kamu tambah tolak pun dia tak akan jadi kosong, betul tak? Kamu tak mungkin akan hapuskan dia, betul tak?
semua. Keadaan apa yang boleh menyebabkan X ini boleh jadi jadi kosong? Kita kena apa? Safinas boleh dengar tak? Safinas? Hello? Okay. Saya kuat sikit suara saya. Okay, so yang ini 2X dan X ini kan. Macam mana kita nak hapuskan nilai X ni? Mesti jadikan kedua-dua ni. Sebab sini 2 dan sini 1 kan. Perkali dia dah berbeza. Kalau berbeza, okay, tak kira kamu nak tambah ke tolak ke, kita tak akan jadi kosong. Kan, betul tak? So, kalau saya nak jadikan dia kosong, okay, tolak pun tak boleh. Sebab 2 tolak 1 dapat 1. Okay, tak mungkin kita akan dapat jawapan kosong. So, kalau saya nak dapat jawapan kosong, first step, apa yang saya kena buat tu, saya kena samakan nilai dia. Kat atas kalau 2, maksudnya kat bawah yang ni X ni, saya kena samakan dengan 2X ini. Barulah saya tolak, baru boleh jadi kosong. Betul tak? So, macam mana saya nak samakan dia? Yang X ni macam mana saya boleh jadi 2X? Kan saya kena darab dengan 2. Betul tak? Kalau X ni saya darab dengan 2, saya akan dapat jadi 2X. Betul? Okey. Dan kalau saya nak darab X ini, tak mungkin saya darab 1X yang ini dengan 2 saja. Okey, kalau yang X ni saya kena darab dengan 2, maksudnya the whole equation, semua persamaan ini saya kena darabkan dengan 2. Okey? Ini saya kena darab dengan 2 dan ini saya kena darab dengan 2. Okey. So kita tengok Okey, yang atas ni persamaan pertama tu saya salin balik. 2X tolak 5Y sama dengan negatif 18. Saya salin balik saja. Hanya apa yang saya perlu ubah itu persamaan kedua tadi tu. Sebab saya nak samakan dia. Okey, saya nak hapuskan nilai X. First, saya kena samakan nilai X dulu. Baru boleh hapuskan nilai X. So, macam mana nak samakan dia? Saya darab dengan 2. Jadi, saya akan dapat 2X. Okey, kalau saya ini darab 2, the whole persamaan ni saya kena darab dengan 2 juga. 2Y saya darab dengan 2, saya dapat 4Y. Negatif 8 darab dengan 2, dapat negatif 16. Okey, jadi kamu tengok sekarang. Okay. Normally saya suka garis. Kalau kamu garis, kamu lebih senang nak tengok. Okey. Kita cuba tengok. Nah, sekarang saya ada 2X dengan 2X dah, betul tak? Mengapa saya sengit? Okey. Sekarang nilai X kita dah sama dah, betul tak? Dua-dua persamaan juga ada 2X. So, macam mana kamu nak hilangkan dia? Nak hapuskan dia? Kita guna tolak, betul tak? Kita ambil persamaan yang atas tu, tolak dengan persamaan yang bawah. 2X tolak 2X. Jadi, nanti apa yang kita nak buat tu, sama juga. Kita ambil atas, tolak yang bawah, atas, tolak yang bawah. Dan jadi apa jawapan yang kita boleh dapat? Nah, tengok. 2X tolak 2X, kita dapat kosong. Betul tak? Dapat kosong. Dan lepas tu, sini kita ada negatif 5Y. Kita tolak dengan negatif. Jangan lupa, walaupun sini ada negatif, dia bukan maksud tolak tau. Kita kena tolak dengan negatif 4. So, tolak negatif 4. So, kita nampak saja negatif-negatif, dia akan jadi positif. So, jadi negatif 5Y tambah dengan 4Y ni, memang kita akan dapat negatif Y. Nah, tengok tak? Dia tulis kosong, negatif. Tolak Y lah maksudnya kan. Sama dengan apa? Nah, kita tengok. Atas tu, negatif 18. Saya tolak dengan yang bawah, negatif 16. Negatif-negatif jadi positif pula. So, akhirnya kita dapat jawapan negatif 2. Nah, saya tulis balik kat bawah. Negatif 2. Jadi, apa jawapan kita? Kalau kamu nampak saja negatif Y sama dengan negatif 2, maksudnya jawapan kita Y sama dengan 2. Okay? So, sekarang kita dah dapat cari salah satu nilai dah. Kita dah tahu, oh, Y itu sama dengan 2. Kalau kamu tahu Y sama dengan 2, sekarang apa yang kita nak tu, kita nak cari nilai X pula.
So macam mana nak cari nilai X? Kita gantikan nilai Y ini ke dalam salah satu persamaan di atas. Kamu boleh pilih saja yang mana satu pun boleh. Okay? So kat sini of course dia pilih yang persamaan yang kedua lah. Dia dia masukkan Y sama dengan 2 itu ke dalam persamaan yang kedua. Kalau kamu nak masuk ke dalam persamaan pertama, boleh juga jawapan kamu juga sama. So apa yang dia pilih tu, dia pilih persamaan kedua. Kita tahu X tolak 2Y sama dengan negatif 8. Dan kita dah tahu Y tu sama dengan 2. Maksudnya dia masukkan Y ni, 2 tu ke dalam Y lah. Nampak tak dia masukkan? Jadi kita dapat jawapan X tu sama dengan negatif 4. So inilah jawapan kita. Okay, kalau kamu tak percaya kan? Okay, it's okay. Kalau saya tak nak persamaan yang kedua, saya pilih persamaan yang pertama. Boleh tak? Boleh juga. Kamu akan dapat jawapan juga. Okay, untuk persamaan yang pertama, kamu tengok. Check tengok. 2X tolak 5Y sama dengan negatif 18. Okay. So sekarang, kita dah tahu X tu sama dengan, okay, Y tu sama dengan 2. So saya hanya masukkan 2 ini ke dalam Y saja. So 2X tolak 5 darab 2 sama dengan negatif 18. So ada kurungan saya tekan dulu. 5 darab 2 dapat 10 sama dengan negatif 18. So 2X tu sama dengan, okay, saya kena kumpulkan dulu. Yang tak ada kaitan dengan X, saya pindah ke sini jadi macam ni. So kita akan dapat negatif 8. 2X sama dengan negatif 8. Jadi X tu sama dengan negatif 8. Negatif 8 bahagi 2. Betul tak? So kita akan dapat negatif 4 juga. Nampak tak? Jawapan kita memang sama. Tak kira kamu nak masukkan ke dalam persamaan pertama atau persamaan kedua pun, asalkan kita dapat salah satu nilai, kita boleh cari salah satu nilai lagi. Okay? Dan ini bermaksud apa? Ini bermaksud, okay, kedua-dua nilai ini memang boleh memuaskan persamaan serentak kita. Okay tak semua? Okay, saya rasa kita tengok dulu. Okay, contoh kita. Semua tengok jom mahir 13. Okay, kita belajar dari contoh. Okay, belajar dari contoh. Kalau kamu betul-betul tengok contoh ni, kamu mesti tahu macam mana nak buat. Okay, so first kali, okay, masih ingat tak? Kita salin dulu soalan kita. Dan bila kita salinkan soalan kita kena macam mana? Ikut urutan. Okay, ikut urutan. So M tambah, bukan ikut urutan soalan tau. Bukan ikut urutan soalan tau. Kita hanya nak samakan. Sebab kita nak bandingkan persamaan pertama dengan persamaan kedua. So bila saya tulis M tambah dengan 2N sama dengan 6. So kalau bila saya nak tulis persamaan kedua, saya mesti ikutlah. Tadi M kan? So saya tulis 3M dulu. Okay. Tolak N, saya tulis tolak N. Sama dengan negatif 14. So dari sini kan kita ada persamaan pertama. Ini adalah persamaan kedua. Okey, sekarang saya nak tanya kamu semua. Okey. Sebab kita nak guna kaedah penghapusan kan? Kamu nak hapuskan nilai M atau nak hapuskan nilai N? Okey, saya nak kamu pilih sendiri. Nak hapuskan nilai apa dulu? M atau N? M. M kan? Okey. Kalau kamu nak hapuskan nilai M, okey juga, tak salah. Kalau kamu nak hapuskan nilai N, boleh tak? Boleh juga. Okey? Depends on kamu. Okey? So untuk saya, okey, saya bagi kamu pilih lah. Okey, kalau ada orang cakap, okey, saya nak hapuskan nilai M ini. So sekarang kamu observe tengok. M dengan 3M. Sama ada nilai mereka sama tak? Nilai sama tak? M dengan 3M? Tak sama. Kalau tak sama, maksudnya kalau kamu tambah tolak macam mana kamu buat pun, darab bahagi semua tu pun, mesti dia tak akan jadi kosong. So macam mana baru boleh jadi kosong?
Kita kena darab dengan 3. persamaan darab dengan 3, betul tak? Kalau saya darab, nak ambil M ini darab dengan 3 sebab ini persamaan tau. Kalau dalam persamaan, salah satu nilai itu darab dengan 3 saja, maksudnya semua nilai ni, semua terms ini, kita kena darab dengan 3. Barulah persamaan kita baru boleh balance. Betul tak? Okay? So kita kena buat macam ni lah. So kalau kamu tahu, oh setiap itu saya kena darab dengan 3. Jadi saya akan bentukkan persamaan yang baru. Okey, tengok untuk persamaan yang pertama tu semua saya darab dengan 3. So saya akan dapat 3M tambah dengan 3 darab 2, 6 lah, 6N lah. Sama dengan 6 darab 3, 18. So saya akan dapat persamaan yang baru. Persamaan ketiga. Okey? Dan persamaan kedua tadi, kamu tak ubah apa-apa kan? Tak boleh ubah dah. Kalau kamu ubah lagi nanti nilai 3 ni berbeza, kamu tak berjaya nak hapuskan M. So saya salin balik. 3M tolak dengan N, dia sama dengan negatif 14. Okey? Dan ini kamu nak tulis persamaan yang keempat boleh. Kalau tak, kamu salin balik. Oh, ini sebenarnya adalah dari persamaan kedua. Kita faham, kita understood. Okay? So, sekarang kita nak teruskan. Okay. Normally, lebih suka buat apa tau? Sebenarnya kamu tak buat kurungan is okay. Dan tak buat garis-garis ini is okay. Tapi, lebih suka buat macam ni sebab kamu semua lebih senang nak tengok. Bila kamu kurungkan benda tu, kamu hanya fokus benda itu saja. Macam tadi, saya kurungkan M dengan 3M. Kita hanya fokus kat sini saja. Kamu tanya kamu sendiri. Kedua-dua nilai tu sama tak? Kalau nilai tak sama, kita tak boleh mansuhkan, kita tak boleh hapus. So, saya kena jadikan mereka sama. Macam mana nak jadikan sama? Saya kena darabkan 3 ke dalam persamaan pertama. So, darablah. Jadi, saya akan dapat yang inilah. Okay? So, dengan ini, kita tengok. Okay. Sama juga. Okay. Kita tengok 3M dan 3M ini. So, operasi yang apa yang kamu kena buat. Okay? Kalau kamu nampak 3M dan 3M. Macam mana kamu boleh dapatkan kosong? Nak tambah ke, nak tolak ke, nak darab ke, macam-macam atau macam mana? Tolak. Tolak saja kan? Sebab, okay. So, senang saja ingat formula macam ni. Kalau kita tengok saja dua-dua benda ni sama, nak jadi dia kosong, kita kena guna tolak lah. Okay? Kalau kat depan ni, atas 3M, tolak 3M, kita dapat kosong kan? Maksudnya kat sini, saya kena ambil yang atas, tolak yang bawah juga. Yang atas, tolak yang bawah juga. So, apa yang saya akan dapat? Okay, kalau kamu buat step by step kan? Untuk pelajar yang cepat, dia boleh terus dapat jawapan. Kalau kamu tak nak kan? Kamu nak tulis juga step tu, boleh juga. Saya hanya ambil yang atas, tambah 6N, tolak dengan negatif N. Nampak tak? Sama dengan, saya tulis balik sama dengan. Lepas tu 18, yang atas, tolak yang bawah. Jangan lupa sini ada negatif. Sebab kebanyakan pelajar dia tengok macam ni saja. Dia terus ambil 18 tolak 14. Nanti jawapan kamu mesti salah. Tapi apa yang kita perlu tu kita ambil yang atas, tolak yang bawah. Ingat macam ni saja. Atas 18, bawah tu negatif 14. So kena tolak negatif 14. Okay? Dengan ini, kita boleh buatlah. Okay, dari sini kamu nampak dah. Kosong tu kita dah tak perlu peduli dah. Betul tak? So, kita hanya tengok apa? 6N tolak negatif. Tolak negatif. Negatif jadi positif. Maksudnya 6N saya kena tambah dengan N. Jadi 7N. Okay? Lepas tu macam mana? Negatif, positif juga. So, saya kena ambil 18 tambah dengan 14. Saya akan dapat 32. Okay? Untuk yang step tadi kan, yang ini, sebenarnya kalau kamu nak skip, kamu nampak ke atas saja, kamu tahu tolak macam mana, boleh terus tulis 7N sama dengan 32. Kalau tak, kamu buat macam ni, perlahan-lahan. Atas, tolak yang bawah. Sama dengan atas, tolak yang bawah. Sebab 3M tolak 3M dah jadi kosong. So, kita kena bandingkan yang belakang. 6N tolak N, tolak negatif N sama dengan 18 tolak negatif 14. Nah, akhirnya kita hanya tinggal satu pun boleh ubah saja. Jadi, kita akan dapat apa? 7N
sama dengan 32. Okey kan? So N tu sama dengan apa? Darab. Saya pindah ke sini jadi bahagi. So just tekan kalkulator saja dan kamu akan dapat jawapan. Okey? So jawapan apa tu? 4 dan 4/7. ya, bagus. Itulah jawapan kita. Okey. Habis belum? Belum kan? Sebab kita hanya dapat cari nilai N saja. Sebab tadi kamu yang pilih sendiri, betul tak? Kamu nak hapuskan nilai M. Sekarang apa jawapan yang kamu dapat tu? Jawapan N. Maksudnya jawapan N ini boleh memuaskan persamaan pertama dan persamaan kedua kita. So depends on kamu lah. Kamu nak pilih persamaan pertama atau persamaan kedua untuk cari balik nilai M ini. Sebab saya dah tahu nilai N tu apa dah. So saya pilih saja. Okay, so kalau saya nak cari nilai M, okay, saya pilih persamaan pertama lah. Okay, sebab saya dah tahu M tu kalau saya tambah dengan 2N, dia mesti sama dengan 6. Kalau N saya sudah tahu apa tu N, so saya buat saja. M tu tambah dengan 2, darab dengan, okay, 4 dan 4/7, okay, sama dengan 6. So maksudnya kalau saya nak cari nilai M ini, saya guna 6. Okey, tambah semua kan. Saya pindah ke sini jadi tolak. 2 darab dengan 4 dan 4/7. Okey, kamu just tekan kalkulator dah boleh dapat jawapan. Okey, semua orang tekan kalkulator sekarang. Mesti tekan Sebab mengapa? Kalau kamu tak tekan kan nanti jawapan kamu berbeza. Okey, dalam peperiksaan cara kamu silap saja. Dalam peperiksaan kamu tekan pun silap. Okey, apa jawapan yang boleh dapat? Saya nak pilih orang. Tony tu siapa? Kamu semua kalau masuk kan kamu tak guna ID atau MOE account sendiri kan. Nanti cikgu nak tanda nama lebih susah tau. Okey, lepas tekan kalkulator dapat jawapan apa? -3/1/7. Okey, bukan dah betul jawapan tapi dia bukan baca sebagai 3/1/7 sebab dia mixed number. Maksudnya apa? Negatif 3 ni nombor bulat tau. Dia campur dengan pecahan tu kita baca sebagai negatif 3 dan okey, dan apa? 1/7. Okey, kita baca bila kita baca tu berbeza sebab dia bukan 3/1 walaupun kamu tekan kalkulator dia macam ni. Okey, tapi bila kita baca tu maksudnya 3 dan 1/7. Okey, so inilah jawapan kita. Tak susah kan, betul tak? Okey, kita cuba lagi soalan yang kedua ni. Okey, kita cuba sama-sama. Okey, first kali apa yang kita perlu buat? Susun balik dulu. Okey, tulis dulu. 2G tolak dengan 3F ikut urutan. Okey, sama dengan 10. Okey. Kadang-kadang dalam peperiksaan dia purposely tukar dia punya urutan punya tau. Mungkin dia tak bagi kamu 4G tambah F. Mungkin dia bagi kamu F tambah 4G sama dengan 1. Sebenarnya dia sama saja, dia tak ubah apa-apa. Dia hanya urutan dia tak ikut saja. So bila dia bagi benda macam ni, kamu kena susun balik tau. Kalau kamu tak susun balik, nanti kamu nak bandingkan, nak buat macam ni, nak buat penghapusan kan, kamu akan get trouble. Okay, so kita susun balik kan. Okay, so ikut urutan. Memang kena ikut urutan. Tambah F sama dengan negatif 1. Okay, so sekarang apakah
nilai yang kamu nak hapuskan? G. Nak hapuskan G atau F? Tak G. dengar? Hello? G. Okey, boleh juga kalau kamu nak hapuskan G kan, sebab 2G dengan 4G ni, 2G saya darab dengan 2 saja, saya dah boleh dapat 4G. Dua-dua saya boleh hapuskan, betul tak? Kalau saya darab 2, semua persamaan saya darab dengan 2. Okey, boleh. Okey, kalau kamu hapuskan G, nanti kamu akan dapat jawapan F dulu. Okey? Tapi sekarang saya nak berbeza. Tadi saya ikut kamu semua kan? Betul tak? Yang soalan A, kamu cakap nak hapuskan M. Saya ikut je. Okey, boleh dapat jawapan. Bagus. Sekarang saya tak nak ikut kamu. Kamu cakap nak hapuskan G, saya tak nak. Saya nak hapuskan F. Boleh tak kita dapat jawapan? Boleh. Boleh juga. Okey? Boleh juga sebenarnya. So, saya purposely nak show untuk kamu semua, dia tak semestinya kamu nak hapuskan benda yang di depan dulu. Kita boleh hapuskan. Kalau kita nampak belakang punya lebih senang, kita boleh guna belakang punya buat juga. Tak salah. Okey? Yang F ni kita boleh juga. Okey. So, sekarang dah kurungkan yang ini ya. Okey? Kurungkan yang ini. So, kita fokus tempat F tu. Nilai mereka sama tak? Tak. Sama tak? Tak sama kan? 1, 3F. Kita tak perlu peduli tambah atau tolak dulu . Yang tambah tolak tu tak perlu peduli dulu. Kalau kita nak hapuskan F itu, kita kena samakan nilai nombor itu dulu. So yang 3, kalau atas tu 3, bawah tu kita kena darab dengan 3. 3 kan? Okay. So kalau sini darab 3, maksudnya depan saya kena darab 3 juga. Belakang saya kena darab 3 juga. Okay. So sekarang saya boleh form lah formula yang baru. Persamaan yang baru. Okay. Contohnya kat sini. Okay. Saya salin dulu sebab persamaan pertama memang dia tak ubah apa-apa pun. So saya salin balik 2G. Tolak dengan 3F. Sama dengan 10. Okay. So yang sekarang persamaan kedua ni saya kena darab lah. Semua kena darab dengan 3. Ingat lah, kamu tak boleh, kebanyakan pelajar dia akan try tau. Dia hanya darab dengan F ini saja. Yang 4G dia remain the same. Dia tak ubah apa-apa. Maksudnya persamaan kamu dah tak betul. Okay? Kalau sini darab 3, mesti the whole persamaan darab 3. Barulah persamaan kamu tu, barulah boleh balance. Okay? Kalau tak kan, kamu hanya darab sebab persamaan tu dia macam apa? Dia macam satu balance tau. Baru kita cakap persamaan tau. Kalau saya cakap left hand side sama dengan right hand side, dia memang balance. Berat dia kedua-dua benda ni dia memang sama. Kalau kamu hanya darab kat satu tempat saja, dia akan jadi di sebelah kiri ni dia jadi lebih berat. Dan dia akan jadi imbalance, tak balance dah. Faham tak? So kalau kita nak balancekan dia, kamu tak boleh, kalau kamu nak darab, kalau nak darab 3, maksudnya semua kena darab. Okay? So 4G. Okay, tukar pen dulu. Darab dengan 3, kita dapat 12G. Okay? So lepas tu, yang ini kita tambah 3F. Sama dengan negatif 3. Okay, so far okay tak semua? Okay, sir. Okay ya. Okay, kalau okay, kamu dah samakan ini dah. Betul tak? Kita dah samakan 3F dan 3F ini. Okay. Kita nak guna tambah ke tolak ke untuk hapuskan nilai F? Kena berhati-hati ya. Tadi saya cakap tak nak tengok tolak tambah. Tapi sekarang dia dah berbeza dah. 3F maksudnya soalan semacam ni lah. 3F kamu nak tambah atau tolak. Tambah dengan 3F. Kamu boleh dapat kosong. So kat sini kamu nak letak tambah ke? Atau nak letak tolak? Yang mana satu? Operasi apa? Tambah. 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 Okay, kamu kena berhati-hati ya. Mengapa tau? Sebab kamu kena tengok dulu. Ini hutang orang RM3 kan? Kalau tambah RM3 maksudnya kamu dah pulang balik orang. Betul tak? Maksudnya sebenarnya kita tak perlu ubah apa-apa dah. Kalau tak perlu, sebab
tolak tambah balik, dia memang dah jadi kosong. So apa yang kita perlu pilih tu hanya tambah saja. Kalau kamu tolak kat sini, kamu akan dapat apa? Negatif, positif, kamu akan jadi negatif. Jadi nanti jawapan kamu berbeza. Hutang orang 3F, hutang lagi 3F. Jadi hutang 6F. Faham tak? Kalau kamu pilih yang negatif tu, kamu akan dapat jawapan macam ni. Dah salah. Sebab saya nak hapuskan dia, memang saya kena tambah kat sini. Okay, so senang saja. Kalau kamu tengok, okay, saya boleh buat satu conclusion kat sini ya. Conclusion apa? Kalau kamu nampak, okay, dia punya positif negatif sign itu kedua-dua tu sama. Macam tadi, 3M dan 3M. Dua-dua pun positif. Kalau dua-dua pun positif, saya tolakkan dia saja. Kalau dua-dua pun negatif, saya juga tolak. Kalau kita nampak positif negatif dua-dua pun sama, kita tolak. Tapi kalau kamu nampak kedua-dua tu berbeza, ada satu negatif, ada satu positif. Dia memang balance dah, cancel off dah. Tolak dan tambah. Dia tolak, dia hutang orang, dia tambah balik. Maksudnya dia memang dah jadi kosong. Kita tak naklah tukar jadi, kita tak nak tolak lagi. Kita pilih tambah. Faham tak conclusion, sir? Bila kita nampak positif negatif tu kedua-dua sama, kita guna tolak. Tapi bila kita tengok negatif positif tu kedua-dua tu bertentangan, kita guna tambah saja. Sebab bila bertentangan, memang kita dah dapat kosong. So, tambah dah okey. Maksudnya kat sini kita kena buat tambahlah. Kita kena guna cara tambah. Okey? Apa tambah? Kita ambil atas, tambah yang belakang. So, jadi kamu tengok apa yang kita perlu buat. Atas 2G. Saya tukar ni lah. Atas 2G. Campur dengan bawah 12G. Yang mesti sama dengan, okey, ini tak perlu tulis lah sebab kamu dah tahu ini dah hapuskan mesti dapat kosong. So tak tulis pun tak apa. Mesti sama dengan belakang punya juga sama. 10 tambah dengan negatif 3. Okey. So apa yang kita dapat tu 2 tambah 12 kita dapat 14G. Sama dengan yang ini tambah tolak tu, tambah negatif tu, positif, negatif, negatif. 10 tolak 3, kita dapat 7. So, apakah jawapan kita? Kalau 14G sama dengan 7, maksudnya G kita tu, dia sama dengan 7 per 14. Iaitu sama dengan 1 per 2. Inilah jawapan kita. Nampak tak? Kalau saya hapuskan F, jawapan saya mesti dapat G. Okay? So sekarang apa yang kita nak buat tu, G kamu dah dapat dah. Tapi F tu kita belum dapat lagi. So kita just pilihlah salah satu persamaan ni. Okay, let's say saya pilih persamaan yang kedua. Saya tahu 4G. Kalau saya tambah dengan F, dia mesti sama dengan negatif 1. So sekarang G saya dah dapat 1 per 2. Saya ganti masuk sajalah. Tambah F. Dia sama dengan negatif 1. Okey, so yang ini saya ringkaskan. Saya dapat 2 tambah dengan F yang mesti sama dengan negatif 1. Jadi F tu dia sama dengan negatif 1 tolak dengan 2. Saya dapat, 2. Tak boleh tulislah kat sini. Setiap kali memang macam ni ya. Yang sebelah kanan tu saya tak boleh tulis. Sebab PEM ini saya tak tahulah dia tak sensitif kot. Mungkin saya punya dah rosak. Sebab sebelah kanan ni kalau saya nak tulis memang susah lah. Okay. Dia hang ah. Tunggu sekejap. Tengok dia jadi pemadam. Okay, so akhirnya apa jawapan kita? F tu sama dengan apa? W. Ha? Negatif 3. Negatif 3. Okay, betul. Okay, so tulis dulu. Okay, untuk siapa yang siap dah kan? Okay, untuk siapa yang dah siap. Tak boleh tulis. Ni 2. Sama dengan negatif 3. Okay, tulis dulu. Siapa yang dah siap, try cuba soalan C.
Okey, senangkan kaedah cuba-cuba, bukan kaedah cuba-cuba. Kaedah penghapusan ini. Tak susah sangat, betul tak? Kamu hanya follow step itu saja, kita dah boleh dapat jawapan. Kalau dah siap, cuba soalan yang ke C ya, soalan C ya. Okey, macam mana? Okey tak? Saya nak hantar nama pergi pejabat dah. Ada banyak yang tak hadir ni. KIRZ tu siapa? Siapa tu KIRZ? Syakir Amar. Oh, Sakil. Ya, Sebab Is tak. tu Rafiq Izzuddin. Yang mana satu? Is. Is tu nama Aziz Izzuddin. Oh. Lepas tu, Tony East tu ah. Oh, Tony pula ni. Ish. Okay. So, kita teruskan. Okay, so first step kita buat apa dulu? Salin dulu kan, betul tak? Salin soalan dulu dan make sure kedua-dua tu ikut urutan. X sama dengan X, Y tu sama dengan Y. Okay, so kita just salin dululah. 6X tolak 7Y sama dengan 23. Okay, ini persamaan pertama. Okay, untuk persamaan kedua, 3X tambah dengan 2Y sama dengan 6. Ini persamaan kedua. Okay, so sekarang saya nak tanya. Kamu nak hapuskan X atau hapuskan Y? X. X ah, okay. Sekarang saya ikut kamu dah. Kalau kamu nak hapuskan X, kamu kena buat apa dulu? Atas 6X, bawah tu 3X. Mereka tak sama kan? Bila tak sama, maksudnya kalau kamu nak tambah tolak ke, dia tak akan jadi sama. So macam mana kita nak buat? Darab 2. Darab 2 ke dalam persamaan kedua. Maksudnya yang inilah. Kamu boleh tulis macam ni juga. Kita tahu, okey, semua saya kena darabkan 2. Okey? So lepas tu, apa yang kita akan dapat adalah, okey, yang persamaan pertama tu saya salin balik. 6X tolak 7Y sama dengan 23. Lepas tu persamaan yang kedua saya darabkan dengan 2 tu, saya akan dapat 6X jugalah. 2 darab 3X darab 6X. Lepas tu 2 darab 2, kita dapat 4Y. Sama dengan 6 darab 2, 12. Okay? Sekarang, dah senang dah. So, kita just fokus kepada kedua-dua ini. Dua-dua juga 6X. So, kita kena, nampak tak? Dua-dua pun positif. So, saya tolakkan dia sajalah. Dia dah jadi kosong. Betul tak? Okay, 6X tolak 6X. Benda yang sama tu, kalau kamu tolak memang jadi kosong lah. Kalau positif negatif tu bertentangan macam tadi, kita tambahkan dia lah. Kalau sini tolak, semua, okay, maksudnya persamaan saya yang atas tu saya kena tolak dengan yang bawah. Okay, so senang saja. Kalau kamu nak buat step by step, kalau tak kan, kamu boleh tulis jawapan. Kalau kamu nak tulis step by step tu, negatif 7Y, tolak dengan yang bawah,
Maksudnya 4Y lah. Tambah 4Y tu maksudnya tambah tolak 4Y lah. Kan? Ingatlah sebab sini kena tolak. Tolak positif. Maksudnya negatif positif dah jadi tolak. Okay? So lepas tu 23 ni saya tolak dengan 12. So apa yang kita boleh dapat? Hutang orang RM7, hutang lagi RM4. Maksudnya kita hutang 11Y. Sama dengan 23 tolak dengan 12. So saya dapat juga 11. So kat sini dah senang dah. Maksudnya Y itu adalah sama 11 bahagi dengan negatif 11. Iaitu sama dengan Y kita sama dengan negatif 1. Nampak tak? Once kita dah dapat nilai Y ini, boleh tak kita dapat nilai X? Dah senang dah kan? Betul tak? Kalau kamu dapat salah satu nilai itu, kita just gantikan dia masuk ke dalam salah satu persamaan dah okey. So based on apa yang kamu nak pilih tu. Okay? So apabila Y itu sama dengan negatif 1, so saya pilihlah, contohnya saya pilih persamaan kedua ni. 3X tambah 2Y. Yang mesti sama dengan 6 kan? Kalau saya dah tahu Y itu sama dengan negatif 1, so 3X dia mesti sama dengan, tambah dengan 2 negatif 1 sama dengan 6. Okay? Kita just ganti masuk saja. Tak susah. Okay? So lepas tu kita just kira lah. Yang ni positif, negatif lah. Negatif 2 sama dengan 6. Dan akhir sekali 3X tu dia sama dengan 6. Tolak saya pindah jadi tambah 2. So saya akan dapat 8. 3X sama dengan 8. Maksudnya X kita sama dengan 8 bahagi 3. Tekan kalkulator. Kita akan dapat 2 dan 2/3. Faham tak semua? Okay, so nak tanya kamu semua. Kamu rasa kaedah penghapusan lebih senang atau kaedah penggantian lebih senang? Kaedah penghapusan. Ya kan? Saya pun lebih suka kaedah ini. Dia lebih senang. Okay? Sebenarnya kedua-dua kaedah boleh dapat jawapan yang sama. Kalau kamu tak percaya kan? Okay, nanti lepas kelas nanti kan? Okay, saya boleh bagi kamu satu tugasan. Macam mana? Kamu guna yang, soalan di bawah kaedah penghapusan ini. Kamu guna soalan yang sama, kamu guna kaedah penggantian untuk dapatkan jawapan. Kamu mesti akan dapat jawapan yang sama. Okay? Dan lepas tu kamu pergi balik jom mahir ke 12 tu. Okay? Kamu guna kaedah penghapusan untuk settlekan soalan yang hari tu. Kamu akan dapat jawapan yang sama juga. Okay? So, soalan ni tak susah. Okay, so sekarang kita masuk soalan D. Boleh teruskan tak semua? Dah siap belum? Boleh. Okay ya. Okay. So sekarang saya salin sajalah soalan ni. Okay. P tambah dengan 2Q sama dengan 5. Lepas tu tolak P tambah Q sama dengan 3. Okay. So sekarang. So nak tanya kamu semua. Kamu nak hapuskan P atau nak hapuskan Q? Q. Q. Q ah? Q. Okey, yang lebih senang, mengapa P dah sama? Mengapa kamu tak hapuskan P? Boleh juga kamu hapuskan Q. Tapi kamu akan nanti kalau kamu buat macam ni, step kamu mesti sangat panjang. Okey, macam inilah, dia panjang-panjang kan? Betul tak? Dia sangat panjang. Tapi sebenarnya soalan ni kita boleh skip satu step tau. Mengapa? Sebab dia dah bagi kita P. Nampak tak? Kedua-dua nilai P kat depan tu 1. Yang ini negatif 1. So dah cakap positif negatif at first kita tak mahu peduli dia. Asalkan kedua-dua kat depan tu perkali dia adalah 1. Maksudnya kita boleh guna campur atau tolak untuk cancel offkan dia. Untuk jadikan dia sebagai kosong.
Betul tak? Maksudnya kita tak perlu macam tadilah. Kalau kamu pilih Q kan, kamu nak hapuskan Q. Kamu kena darab 2 lagi. Ini kena darab 2, ini kena darab 2. Tapi P dah siap sedia. Dua-dua nilai dia. Okay, 1 dan 1 sini dah sama. Maksudnya, inilah kita boleh hapuskan dulu. Lebih cepat kita boleh dapat jawapan. Betul tak? Okay, so sekarang saya nak tanya kamu semua. P dan negatif P. Kamu nak tambah atau tolak untuk jadikan sebagai kosong? Tambah. Tambah. Mengapa? Sebab dia punya positif negatif kedua-dua tu berbeza. Betul tak? Kalau berbeza maksudnya memang kalau kamu tambahkan P kamu tambah dengan negatif P. Dia memang akan jadi kosong dah. So kalau saya guna tambah, maksud saya kalau saya guna tambah, yang belakang saya juga kena ambil atas tambah bawah lah. So apa yang saya dapat tu 2Q tambah dengan Q. Dia mesti sama dengan 5 tambah dengan 3. So jawapan saya 3Q. Dia sama dengan 8. Q tu sama dengan 8 per 3. Iaitu sama dengan 2 dan 2 per 3. Okey, ini salah satu jawapan saya. Habis lagi. Mengapa? Sebab kita dah cari Q dah. P tu belum dapat lagi. So apa yang kamu boleh buat tu, kamu pilih salah satu lah. Kalau untuk saya, okey saya dah tahu dah P. Sebab P tambah dengan 2Q, dia sama dengan 5. So kalau saya nak cari P tu, saya ambil 5 tolak dengan 2Q. Q saya dah dapat jawapan dah, betul tak? Dah dapat jawapan. So macam mana saya boleh kira? Saya gantikan masuk saja. Okay. Dia sama dengan, okay, tak cukup tempat lah. Saya takut sini tak boleh tulis. Okay. Tak cukup tempat saya tulis atas lah. So saya tahu P tu sebenarnya sama dengan 5 tolak 2Q tu yang ini. Tekan saja kalkulator. 2 dan 2 per 3. So apakah jawapan kita? Cuba tekan kalkulator tengok. Negatif 1/3. Negatif 1 per 3. Betul. Tak susah kan? Okay? Semua dah siap? Untuk setiap kelas saya memang ada bincang soalan-soalan dalam modul. Dan ini merupakan tugasan kamu. Okey, kalau kamu tak habis, bila kita balik KV nanti kan, saya akan kutip buku kamu. Saya nampak ada ruang yang tak habis tu, ada soalan yang tak habis dan kamu tak habiskan dia, saya akan potong markah kamu. Okey, saya dah beritahu kamu semua. Markah apa? Markah PB kamu lah. Atau markah lain lah. Sebab mengapa tahu? Memang ada tanya kamu semua. Kalau ada apa-apa kekangan, kena message saya. Contohnya kalau kamu ada problem family ke, problem ekonomi ke, kamu boleh juga inform saya. At least saya tahu kan. So saya akan guna cara lain. Mungkin kamu boleh guna cara lain, bukan masuk kelas tapi akan bagi tugasan lain untuk kamu untuk siapkan. Okay? Tapi kalau kamu tak cakap apa-apa, kamu sebenarnya boleh ikut saja. Okay? Kena habiskan tugasan semua ni lah. Okay, dah siap belum semua?
Okay, answer. Okey ya. Okey, kalau okey, saya nak bagi satu soalan, okey, contoh soalan lagi. Okey, saya nak padam yang inilah. Padam ni dulu. Tak boleh padam pula ni. Okey, semua boleh salin di tempat yang ada ruang contoh ini. Susahnya. Okey, tunggu dulu saya tangkap gambar untuk yang ini, bahagian ini dulu. Okey. Saya akan padamkan yang ini ya. Sebab saya memang nak padamkan semua dah. Saya nak tulis yang baru. Okey. Okey, sini ada ruang kan? Okey, semua boleh salin soalan ni kat sini. Okey. Contohnya saya bagi soalan macam ni. 2x tolak dengan 3y sama dengan 10. Okey, bagi salah satu lagi. Kalau saya bagi 3x tambah dengan 5y sama dengan 15. Okey. So sekarang saya cakap nak buat persamaan serentak. Okey. Kalau kamu nak buat kaedah penghapusan, boleh tak kita buat? Okay. Macam mana kita nak buat soalan macam ni? Ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Okey. Sekarang saya nak tanya kamu semua. Kamu nak hapuskan X dulu atau nak hapuskan Y dulu? X. X okey, ini yang kamu pilih ya. Okey, it's okay. So saya pilih X. Okey, yang ini. 2x dan 3x, macam mana kamu nak hapuskan mereka? Darab. Darab apa? Darab 2. Atas darab 2, bawah pun darab 2. Lepas tu dapat dah jawapan sama. Alright, okey. Okey, tengok kalau atas darab 2, kamu dapat apa? 2 Eh. darab 2 dapat 4. Bawah darab 2 dapat 6x. Tak betul. So macam mana? 2 darab 3, 3 darab 2, silap. Ya, macam ni. Masih ingat tak? Saya masih ingat saya dalam kelas saya cakap, 我乘你，你乘我. Masih ingat tak? Kalau kita nampak kedua-dua tu dia tak ada apa? Dia tak ada kaitan. Okey, macam tadi lebih senang kan? Kalau kamu nampak satu 2x, satu 4x tu, kamu darab yang ini kepada 2 saja. Kamu dah boleh dapat 2 tu 4. Sebab mereka ada kaitan. 2 dan 4 tu kalau kamu darab 2 saja boleh dapat 4. Tapi kat sini, tak kira kamu pilih X pun, nak hapuskan X atau nak hapuskan Y juga sama. 2 nak jadi 3 dia tak boleh. 3 nak jadi 2 pun tak boleh. Kalau kamu pilih, okey, tak mau pilih X lah, saya pilih Y. Sama juga. 3 nak jadi 5 tak boleh. 5 nak jadi 3 tak boleh. Kalau kedua-dua mereka tak ada kaitan, macam mana? Kamu darab saya darab kamu. Okey, ingat formula macam ni saja. Okey, so dalam bahasa Cina, saya pernah beritahu kamu semua kan, 我 tu saya, 你 tu kamu. So kalau tak boleh buat apa-apa dah. So 我乘你，你乘我, itu saja. Okey, so 2 ini kita kena darab dengan 3. Maksudnya, the whole equation persamaan ni, saya kena darab 3 lah. Okey, yang bawah ini saya darab dengan 2. Yang ini saya kena darab dengan 2. Saya kena darab dengan 2. Macam ni. So akhirnya, apakah formula persamaan yang saya akan dapat? 3 darab 2, 6x lah, betul tak? Lepas tu yang ini, tolak 3 darab 3, 9y. Sama dengan 10 darab 3, 30. Okey, so saya dapat persamaan yang baru, persamaan ketiga. Lepas tu untuk persamaan yang keempat, saya darabkan dengan 2. 3 darab 2, saya dapat 6x. Okey, campur dengan 10.
Y sama dengan 15 darab 2, saya akan dapat 30 juga. Betul tak? Okey. So sekarang, kita dah boleh settlekan dah. Okey, macam mana kamu nak settlekan? Sebab tadi kamu memang matlamat kamu nak hapuskan X kan? Sekarang kedua-dua dah sama dah. So macam mana kamu nak hapuskan? Kita just letak tolak saja. Betul tak? Sebab kedua-dua juga positif. Kalau dua-dua pun positif atau dua-dua pun negatif, kita just tolak saja. Sebab benda yang sama, kamu tolak benda yang sama memang akan jadi kosong. So kalau dah kosong, tak nak dah. Okay, next step, kita ambil yang atas, tolak yang bawah. So negatif 9Y itu, saya tolak dengan positif. Negatif, positif jadi negatif lah. So 10Y sama dengan 30 tolak 30. Oh, ini jadi kosong juga. Sebab 30 tolak 30 kan, atas tolak bawah. Benda yang sama. Okey, sebab tadi 10 darab 3 dapat 30. 15 darab 2 memang dapat 30. Sama juga. Okey, jadi okey, so kita kena settle juga yang sebelah kiri ni, hutang orang 9, hutang lagi 10, maksudnya all together hutang 11Y. 19Y. Aduh. Okay, tak susah kan? So sekarang saya nak tanya, apakah jawapan Y kita ni? Kalau negatif 19Y itu sama dengan kosong, Y itu sama dengan apa? Rizwan? Muhammad Rizwan, boleh cuba? Rizwan? Ya. Apa jawapan kamu? Y itu sama dengan apa? Cara dia sama saja. Kosong. Kosong, betul. Sebab dia tak kira lah berapa Y pun kalau dia sama dengan kosong, maksudnya Y kita mesti sama dengan kosong. Mengapa? Darab negatif 19. Kalau saya pindah ke sini, dia akan jadi kosong bahagi negatif 19. Tak kira nombor apapun. Kalau kosong bahagi nombor tu, dia mesti dapat kosong. Maksudnya Y kamu adalah sama dengan kosong. Faham tak? So sekarang kalau kamu dah dapat, oh Y saya dapat kosong, sekarang saya nak cari X pula. So X kalau kamu boleh pilih lah yang nak satu ke atau dua ke, persamaan yang mana satu boleh juga. Okay, asalkan saya nak gantikan apabila Y tu saya dah tahu Y tu sama dengan kosong. So sekarang saya pilih, okay, contohnya saya pilih persamaan pertama. 2X, kalau saya tolak dengan 3Y, okay, ini diberi oleh dalam persamaan kita, okay, di persamaan pertama. So saya dah tahu Y tu sama dengan kosong, betul tak? Dah tahu yang ini. So maksudnya saya kena ganti masuk Y itu ke dalam persamaan saya lah. So apa yang saya dapat tu? 2X. Okay, tolak dengan 3. Kalau kamu dah cepat, kamu dah nampak saya ganti mesti jadi kosong. Okay. Mesti 3 ni dah jadi kosong. Sebab 3 darab kosong dah jadi kosong. So akhirnya saya tinggal 2X sama dengan 10. So X tu sama dengan 10 bahagi 2. Dan jawapan saya dapat 5. Nampak tak? Dengan cara ini saya dah dapat cari nilai saya. X sama dengan 5. Y sama dengan kosong. Okay? Ini adalah nilai X dan Y yang boleh memuaskan. Memuaskan apa? Persamaan serentak saya. Kedua-dua persamaan. Okay? So dalam situasi sebenar, kalau kamu dah form formula, kamu dah bentukkan persamaan, kita at least kena buat dua persamaan dulu, barulah kamu boleh cari nilai X dan Y. Kalau ada dua benda yang kamu tak tahu, kalau kamu tak tahu satu benda saja, kalau kamu nak cari nilai itu, kita hanya bentuk satu persamaan dah boleh siap. Okay, dah boleh dapat cari jawapan. Kalau kita ada dua benda yang kita tak tahu, okay, maksudnya kita ada dua pemboleh ubah lah. Kalau ada dua pemboleh ubah,
kita kena mesti, okey, mesti ada dua persamaan, barulah kita boleh cari nilai yang boleh memuaskan persamaan tersebut. Okey? So benda yang kamu tak tahu barulah boleh dicari. Okey, baru kita boleh dapat jawapan dia. Okey, semua okey tak? Okey, salin soalan ni ya. Soalan ni sangat bagus. Okey, tak semestinya kita hanya darab satu persamaan saja tau. Okey, dia tak semestinya darab satu persamaan saja. Okey, kadang-kadang macam soalan macam ni, dia dah tak ada kaitan dah. So, apa yang kita boleh buat tu, kita kena darab kedua-dua persamaan, okey, dengan number yang berbeza dan kita akan dapat jawapan. Okey, benda yang sama dan kita boleh tolakkan dia. Okey? Siapkan dia. Okey, tulis kat tepi lah ini contoh. Contoh soalan kan. Lepas tu kamu boleh tengok balik soalan macam ni. Okey, so kalau dalam peperiksaan jangan takut sangatlah sebab soalan ni dia bukan susah sangat. Okey. Dah siap semua? Ya. Okey. So kita tengok, okey, lepas tu kita tengok 2.2.3 lah. Okey, kita dah belajar semua skill dalam topik ini dah. So apa yang kita nak buat tu kita nak menyelesaikan masalah. Okey, dalam kehidupan kita memang kita akan jumpa soalan macam ni. Kamu hanya kena buat apa? Kena bentukkan, memahami masalah dulu. Lepas tu kita, kalau kamu nak menyelesaikan masalah tersebut, kita kena bentukkan, nak tukarkan, okey, ayat bahasa Melayu tu ke dalam bahasa matematik. Dan dengan cara ini kita dah dapat persamaan, kita boleh cari nilai yang benda yang kita tak tahu. Okey, saya rasa saya tak nak tengok, kamu boleh contoh ke-7, kamu boleh tengok sendiri ya. So saya nak terus masuk sebab saya rasa kamu semua dah tak ada problem kalau kamu betul-betul tahu. Okey, kita cuba jom mahir 14 soalan ni. Buka muka surat ke-30. Okay, kita cuba satu soalan sama-sama. Okey. So kalau kita jumpa saja soalan macam ni, first kali apa yang kita nak buat tu, first mesti tulis persamaan dulu. Sebab dari persamaan itu, kamu baru boleh decide nak buat persamaan serentak atau macam mana. Okey? So kita tengok dulu. Saya baca dulu nanti saya nak panggil kamu semua tolong saya bentukkan persamaan. Okey. Okey, ayat dia macam ni. Fahan membeli 15 kilogram jambu dan rambutan. Harga bagi 3 kilogram jambu dan 5 kilogram rambutan adalah RM65. Berapakah nilai yang perlu dibayar oleh Fahan jika dia membeli 5 kilogram jambu dan 10 kilogram rambutan? Okey, saya rasanya kebanyakan belajar dia baca habis, dia dah blur, okey? Dia baca sampai ayat kedua, dia dah lupa ayat yang pertama. Memang normal, okey? Bukan salah kamu, okey? Banyak pelajar macam ni. So, bila kita baca habis satu kali, tak boleh baca sekali saja. Kamu kena at least baca 2 kali. Kali kedua, kamu kena baca ayat demi ayat. Dan bila kita baca, kita kena faham. Dan kita nak try tukarkan ayat itu dalam bentuk matematik. Okey, sekarang saya baca kali kedua. Dan kamu beritahu saya macam mana kamu nak form formula atau persamaan. Fahan memberi 15 kilogram jambu. 15 kilogram jambu dan rambutan. Dan tu maksudnya tambah, betul tak? Jambu tambah rambutan adalah sama dengan apa? Dari sini. Jambu dan rambutan sama dengan? Okey, untuk ayat pertama. 15 kan? Okey, maksudnya kat sini kamu tahu tak berapa kilogram punya jambu? Berapa kilogram punya rambutan? Tak tahu kan? So kalau tak tahu macam mana? Kita letak X
kita letak Y. Betul tak? So kat sini saya tulislah jambu. Okey, untuk mengelakkan keliruan nanti kamu kira sampai bawah kamu lupa dah. Jambu tu X ke Y ke? Kamu tak tahu kan? Tak boleh just tulis saja. Kita kena buat macam footnote lah. Rambutan sama dengan Y. Okey. Dengan ini, kalau kamu nak letak, kalau kamu nak letak AB boleh juga. Tapi normally kita dah biasakan diri kita kan X dengan Y. Betul tak? So sekarang soalan dia kita tahu X tambah dengan Y. Bilangan jambu tambah dengan bilangan rambutan. So X tambah dengan Y mesti sama dengan 15. Inilah persamaan pertama kita. Okay. So sekarang kita tengok ayat yang kedua. Harga bagi 3 kilogram jambu dan 6 kilogram rambutan adalah RM65. Okay, macam mana? Sebenarnya soalan ini dia tak bagus. Mengapa tak bagus? Dia benda berbeza tau. Kalau macam ni kita tak boleh buat. Ini bukan 15 kilogram. Sepatutnya dia nak tulis RM RM15. Okay, dia beli RM15 punya jambu dan rambutan. So kita tahulah X tu maksudnya harga untuk jambu. Ini harga untuk rambutan. So sekarang soalan dia cakap macam ni. 3 kilogram, tukar yang ni tak nak letak kilogram, letak RM15. Okay, so sekarang ayat yang kedua dia cakap macam ni. Harga bagi 3 kilogram jambu dan 5 kilogram rambutan adalah sama dengan RM65. So apakah persamaan yang kamu boleh bentukkan? 3 kilogram jambu, 3Y tambah 5X sama dengan 65. Tengok baik-baik. X tu jambu ke atau rambutan? Sepatutnya 3X. Rambutan, jambu tu Y. 5 rambutan tu Y kan? Sama dengan RM65. Kalau tadi kilogram dengan kilogram tu memang kita tak boleh settlekan lah. Okay? That's why kamu kena tukar yang ini RM15. Information tu baru cukup. Okay? So sekarang kita dah boleh settlekan lah. Soalan dia nak cari apa? Soalan yang dia nak cari tu 5 kilogram punya jambu dan 10 kilogram punya rambutan. Betul tak? Okay? Tapi kalau kamu 1 kilogram punya jambu kamu pun tak tahu. Okay, berapa harga untuk 1 kilogram jambu? Kamu pun tak tahu. Berapa harga untuk 1 kilogram dengan rambutan? Kamu pun tak tahu. Macam mana kamu nak cari 5 kilogram? Macam mana kamu nak cari 10 gram dengan rambutan? Betul tak? So maksudnya kat sini, kalau dia nak cari benda macam ni, kita kena cari apa dulu? Kena cari X dengan Y dulu. Nilai X dan nilai Y. 1 kilo punya jambu berapa ringgit dulu. 1 kilo punya rambutan berapa ringgit dulu. Kita kena faham, kita kena tahu. Okay? So kat sini, kamu nak guna kaedah apa? Boleh juga kalau kamu nak guna kaedah penggantian, boleh juga. Kalau kamu nak dah biasakan guna kaedah penghapusan, boleh juga. Okay? So sekarang kamu dah ada dua persamaan. So kamu nak cari nilai X dan Y. Kamu nak hapuskan X dulu atau Y dulu? Pilih sendiri nak hapuskan apa dulu? X. X Okay, so saya pilih yang ini. Okay, so kalau pilih yang ini, maksudnya saya kena tahulah kedua-dua saya mesti samakan dulu. Maksudnya persamaan pertama tu semua saya kena darab dengan 3, betul tak? So saya baru boleh form formula atau persamaan yang sama. Okay, persamaan yang baru. Okay, 3X tambah dengan 3Y sama dengan 15 darab 3 saya dapat 45. Okey. Lepas tu ini adalah persamaan yang ketiga. Dan lepas tu yang persamaan kedua tu tak ubah apa-apa. So saya salin baliklah. Okey. So sekarang ini dah sama dah.
So saya guna kaedah operasi tolak. Okay. So bila tolak, senang saja. Saya atas, tolak bawah. Kalau kamu nak bawah, tolak atas sebenarnya pun boleh. Okay. Sebenarnya dia sama saja. Tapi kalau kat sini kamu pilih bawah, tolak atas, di sebelah kanan sini kamu kena juga ambil bawah, tolak atas. Contohnya kat sini. 5Y tolak 3Y. Saya dapat 2Y lah kan. Lepas tu 65 saya tolak dengan 65 saya tolak. Kamu tak boleh kat sini kamu ambil bawah tolak atas. Tapi kat sini di sebelah kanan kamu ambil atas tolak bawah pula. Dia bertentangan, tak boleh ya. Okay. So saya rasa tak maulah, saya tak mau ajar macam ni lah. Kalau kamu boleh cepat, it's okay. Kamu faham, kamu boleh buat cara yang saya cakap tadi. Atas tolak bawah macam ni. Kalau tak, kamu nak tulis bawah tolak atas. Sebab mengapa? Kalau kamu ambil yang ini kan, 3X yang bawah tolak yang atas sama saja. So sebenarnya kamu boleh juga ambil yang bawah tolak atas. Dia sama. Okay? Kalau tak, kamu buatlah macam ni. 3Y tolak dengan 5Y. Sama juga dengan tadi atas tolak bawah. Yang ini saya tolak atas, tolak bawah juga. Okay. So ini saya akan dapat negatif 2Y. Untuk yang ini 45 tolak ini saya dapat 20. Negatif 20, sorry. Kan? So, Y tu sama dengan negatif 20 bahagi negatif 2. So, negatif-negatif dah jadi positif. 20 bahagi 2, saya dapat 10. Dengan cara ini saya dah tahu dah, oh, Y tu sama dengan RM10. Sekilo punya rambutan tu sama dengan RM10. Okay? So, kalau saya dah tahu, oh, sekilo rambutan sama dengan RM10. So, X saya macam mana? Okay? Saya ganti masuk sajalah sebab saya dah tahu X tambah Y sama dengan 15. Betul tak? Kalau Y saya dah tahu, X tu sama dengan, okay, ini tambah dengan 10 sama dengan 15. So, X tu sama dengan 15 tolak 10, saya dapat 5. Okay? Dengan sini saya dah dapat, oh, X saya ada sama dengan 10, Y sama dengan 10, X sama dengan 5. Okey, sekarang soalan dia belum habis lagi. Soalan dia nak cari apa? 5 kilogram punya rambutan tambah dengan 10 kilogram punya, jambu dan 10 kilogram punya rambutan. Sama dengan apa? So, kita kena gantilah 5X tambah 10Y ni sama dengan apa? Kita ganti masuk saja. 5X. 5 darab dengan 5 tambah dengan apa? 10 darab dengan 10. So, jawapan kita adalah 25 tambah 10, 100. 10 darab 10 tu 100 lah. So, dia nak cari harga dia berapa nilai kan? Okay, so jawapan kita adalah 100 RM ringgit Malaysia, RM125. Nampak tak soalan macam ni? Walaupun at first kita memang tak tahu pun, dia hanya beritahu kita harga untuk jambu, okay, dan rambutan, okay, adalah, okay, bila kita campur sekali dia adalah RM15. Okay, dan lepas tu dia cakap, so kamu memang tak tahu pun jambu tu berapa ringgit, rambutan berapa ringgit. Okay, dia macam satu misteri, kita tak tahu kan. Lepas tu, tapi dia bagi kita information lagi, dia cakap, 3 kilogram. Kalau saya beli 3 kilogram jambu dan 5 kilogram punya rambutan, harga dia RM65. Dengan ini, kita dah boleh bentukkan persamaan yang kedua. Dan kita dah agak jelas dah hubungan antara jambu dengan rambutan tu macam mana. Okay? So, bila kita dah form formula, kita boleh carilah. Nah, kat sini kita dah dapat dah. Y tu sama dengan 10. X tu sama dengan 5. Okay? Dan kalau kamu dah tahu nilai dia, Y tu sama dengan RM10, X tu sama dengan RM5. Okay? Rambutan RM5. Jambu RM5, rambutan tu RM10. Dengan ini, saya dah tahu. Kalau kamu nak cari 5 kilogram punya jambu, boleh tak? Of course, boleh lah. Kita just darab masuk saja. Jambu tu X. So, 5 darab 5. 10 kilogram punya rambutan. Rambutan adalah 10. Saya darab masuk. So, jawapan akhirnya, RM125. Okey. Semua okey tak? Ada masalah tak? So far ada problem?
Okey, sir. Sir, yang hak 65 tu macam mana? Okey, kamu tengok ayat yang kedua tadi. Ayat yang kedua dia cakap apa? Harga bagi 3. Okey, yang ini penting tak? Harga bagi 3 kilogram punya jambu dan 5 kilogram punya rambutan. Nampak tak? Dan tadi kamu dah tahu dah kan? At first saja kamu dah tulis lah, oh jambu tu X. Rambutan tu Y. Okey, harga bagi yang ini, dia tak tulis ialah saja. Kan? Normally kita ada yang cakap, dalam ayat bahasa Melayu kita akan tulis macam ni kan. Hanya sini dia tak tulis, dia terus tulis ringgit Malaysia saja. So kita kalau dalam ayat yang betul kita akan buat ayat macam ni. Harga bagi 3 kilogram jambu dan 5 kilogram rambutan ialah atau adalah RM65. Betul tak? Tapi kat sini dia tak tulis ialah. Okey? Tapi kita understood lah sama dengan RM65. Okey, kamu nampak tak dan? Dan tu maksud apa? Tambah. 3 kilogram, 3 punya X tambah 5 punya Y. Nah, 3X tambah 5Y lah. Sama dengan RM65. Okey tak? Okey. Ha. So, yang Dapat. pentingnya, okey, untuk soalan ini kan, yang pentingnya kita hanya kena bentukkan, baca ayat, lepas tu kamu faham betul-betul dulu. Barulah kamu boleh settlekan dapat nilai yang kamu tak tahu. Memang X dan Y tu at first kita dah memang tak tahu. Okey? Okey, saya rasa kita ada sikit masa lagi kan? Okey, saya ajar kamu macam mana formula untuk soalan B saja. Lepas tu saya nak kamu buat sebagai tugasan. B, C, D ni sebagai tugasan. Okey. Fazrin membeli saya baca, memberi 2 pasang baju dan 3 helai seluar dengan jumlah harga RM150. Kalau saya tak baca habiskan, ayat pertama saja boleh tak kamu form formula? Persamaan, boleh tak? Boleh. Kamu tengok 2 baju, 3 seluar. Dengan jumlah harga, maksudnya sama dengan 150. Okey? Dan tu maksud tambah. So, apa benda yang kamu tak tahu? Harga baju, kamu tahu tak? Harga sepasang baju kamu tahu tak? Tak. Tak tahu. So, kalau tak tahu, kamu nak letak apa? X dan Y. Kalau tak tahu Y, yang seluar ni, kamu letak Y lah. Tapi, kamu tak boleh tulis macam ni saja tahu. Kamu kena tulis baik-baik bagi orang tahu. Sebab kalau kamu tak tuliskan, nanti kamu buat sampai habis kan, kamu sendiri pun tak tahu X tu apa, Y tu apa. Kamu nak ganti masuk, nanti kamu keliru. Memang akan keliru. So, lebih baik kita tulis dulu. Okay? Maksudnya harga. Okay, kalau ayat yang betul lah sebenarnya kat sini dia adalah harga. Harga sepasang. Okay? Harga satu baju lah. Saya tulis macam ni. Asalkan understood, faham dah boleh. Okay? Kamu letak X. Harga satu seluar. Sama dengan Y. Kan? So, dari ayat yang pertama ini, kamu dah boleh form formula lah. Formula apa? Persamaan apa? 2 punya X, kalau kamu tambah dengan 3Y, yang mesti sama dengan RM150. Saya susah nak tulis sampai sini dah. Kalau nampak macam pelik-pelik sikit, kamu tulis baik-baik lah. Okey? Macam ni kan? Okey, kita teruskan baca lagi. Sini dia cakap, keesokan harinya, Fazrin membeli 4 pasang punya baju dan 2 helai punya seluar dengan jumlah RM190. Okey, formula apa yang kamu boleh dapat? Persamaan apa? 4 pasang baju, 2 helai seluar. Okey, 4 pasang baju. Nak tulis apa? 4X tambah 2Y sama dengan 190. Ya, pandai. 90. Susah nak tulis yang sini. Sebab okey. Sebab bot saya tu
Rasa dia dah macam tak okey dah. Okey. So nampak tak? Dengan ini dua-dua apa? Dua-dua punya persamaan kita dah bentukkan dah. Dan kamu boleh terus buatlah. Okey, persamaan serentak untuk dapat akhirnya kamu buat sendiri ya yang ini ya. Tapi akhirnya kamu mesti akan dapat jawapan X tu sama dengan apa, Y tu sama dengan apa. Tapi belum habis lagi, kamu baca baik-baik. Okey, soalan dia cakap macam ni. Berapakah harga bagi 10 pasang baju? Soalan dia bukan nak cari satu pasang punya baju atau kasut atau seluar kan. Dia bukan nak cari X dengan Y. Tapi memang kita kena dapat cari X dengan Y dulu. Baru kita boleh settle soalan ni. Soalan ni dia cakap dia nak 10 pasang baju. Baju tu X. Betul tak? Satu pasang baju adalah X. Kalau 10 pasang. Maksudnya akhirnya kalau kamu dah dapat ini dan ini. Kamu kena cari 10X lagi. Okay? Ini dah dapat jawapan kan? Okey, contohnya lah. Okey, saya tak tahu jawapan dia. Kamu kena kira sendiri. Contohnya dia, okey, sepasang baju tu RM3. Let's say lah ha. Okey, kamu kena ganti masuk lah. 3 sama dengan 30. Okey, so jawapannya, 10 pasang punya baju sama dengan RM30. Okey? Faham? Tapi ini tak betul ah. Sebab saya belum kira lagi. Saya tak tahu X tu sama dengan apa. Kamu kena carilah. So, akhirnya kita kena based on kehendak soalan dia. Okay? So, masa dah sampai. Okay, yang ini try faham sendiri, buat sendiri. Okay, habiskan soalan B, C dan D. Itu je. Okay tak? Okay, sir. Saya discard lah yang ini. Dah salin belum? Salin Dah. sampai sini. Okay, lepas tu kamu buat sendiri, buat persamaan serentak. Kamu nak cuba kaedah penggantian boleh, nak cuba kaedah penghapusan boleh juga. Depends on kamu, okay? Okay, saya keluar dulu saya discard